Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadis yang 997. Dia ada semuanya 975 dah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaq alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga baginda wafat. Kemudian isteri-isteri baginda beriktikaf sepeninggalannya. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tak disebut Rasulullah ni dia beriktikaf 10 akhir bulan Ramadan lepas Nabi mati tu. Amalan beriktikaf tu disambung oleh isteri-isteri dia. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa amalan iktikaf adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan umat Islam. Kita kan kalau kita buat amal bulan Ramadan pun, kalau orang kata 10 akhir Ramadan tu kita buat amal juga. Kita pelebihlah sikit daripada malam lain. Tapi iktikaf tak mari duduk masjid sebenarnya. Di rumah. Jadi Nabi ni rupanya masuk 10 akhir tu dia pakai duduk di masjid. Tubiknya tika perlu saja. Kita tengok depan ni. Dia sebut syarat-syarat beriktikaf ni lagu mana. Kita dalam hayat kita tak rajin iktikaf. Ada mari lepas 10 kira tak si klik. Pakai mari terawih tu, lepas terawih tu pakai duduk sini. Klik sahur. Tak buat. Tidur di duduk masjid. Ni ya, para ahli ulama kata satu sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan umat Islam. Mekah Madinah kan penuh masjid tu tidur sini. Beriktikaf masjid. Orang Malaysia pun lagu tu ada. Ada saya tu kan 8 kali dah dia pergi. Tiap-tiap tahun 8 kali. Orang kaya ni jutawan. Saya duduk Kuala Lumpur. 10 bulan akhir bulan Ramadan tak boleh cari dia, tak ada semua. Dia pergi seorang dia, tak pergi keluarga. Dia pergi seorang dia. Hari raya dia balik. Maknanya dia tak cara dah persediaan hari raya. Dia mari tu. Hari raya siapa di rumah. Tak dia pergi lagu mana? Dia ni ujung tahun. Dia puas dia kata pergi Mekah. Pergi buat umrah dengan cara sempurna. Ada hotel, ada apa. Dia pergi 8 tahun dah dia buat sepuluh orang musafir sungguh. Sepuluh orang tak ada duit. Bawa beg kecil lah dia. Tak bawa pakai je. Bawa jubah. 2, 3, 4, 5 labuh dalam beg dia. Tak ada bagasi besar. Dia tak sewa hotel. Dia duduk masjid Madinah, masjid Mekah. Tidur di masjid. Moga tandah banyak bilik air dia. Nak makan beli. Boleh dia duduk. Orang kaya. Tidur dia tu gupa kain. Buat batal. Tidur sebentar-sebentar. Dia boleh buat 10 hari 8 tahun. Kalau kita tengok ni kan. Orang-orang bandar. Orang kaya pula. Bersungguh buat amal. Banding orang kampung. Dia dah lah atas dunia ni dia. Boleh bahagia dah hidup. Mewah di dunia. Tapi dia orang cerdik. Dia faham dah aku boleh berlaku ada benda atas dunia. Cumanya
nak cari akhirat. Jadi dia guna pitih untuk dia tu untuk buat kebajikan. Ni sungguh tak ada lagi dia lah ni. Duk sai. Orang Kelantan tapi duk nego di Kuala Lumpur. Sekalipun hadis ini menunjukkan seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan, tetapi terdapat riwayat lain menunjukkan bahawa pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua bulan Ramadan. Jadi dia gili ada, tidak kata direct 30 hari, ada tahun ni dia buat 10 hari pertama, tahun depan 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Kemudian setelah baginda diberitahu bahawa Lailatul Qadar berlaku pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka baginda hanya menumpukan kepada 10 hari yang terakhir. Jadi kalau kita kata kita tupu buat amal pas 10 terakhir bulan Ramadan tu, maknanya kita ikut sunnah Nabi. Ni sunnah yang panggil ni. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan melakukan iktikaf pada 10 akhir Ramadan pada setiap tahun sehingga baginda wafat. Tak ada ke cita-cita nak buat getek kita? Ada dah, tapi tak jadi. Nanti puasa sekali nak buat, nak tak saksi kelik nak duduk masjid. Tak jadi. Lepas terawih gaduh nak kelik kita ni. Sebab dia terawih lewat. Sahabat dulu penuh. Dia start pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4. Baru sudah. Dalam riwayat dia menyebut sahabat-sahabat berlari-lari balik lepas terawih tu kerana nak sahur. Terawih rapat sahur. Berlari takut dia masuk subuh. Kita pukul 9.30 sudah deh. Nak buat mana nak ubah budaya biar jadi kita tu mengimarahkan masjid, iktikaf. Setengah-setengah masjid di Kuala Lumpur ilir dia nampak di Kuala Lumpur, di Selangor. Dia pasang lampu, dia buka 10 hari bulan Ramadan, mari siapa nak tidur dia buka lampu. Orang dengar juadah makan ni, nak sahur dia wisau situ. Orang kaya dan khususnya macam masjid Kapur Baru tu. Budak-budak muda tak ada umur dalam sebulan boleh puasa tu kan, boleh buka puasa dengan sahur peri di masjid Kapur Baru. Kemudian amalan tersebut diteruskan oleh isteri-isteri baginda. Mana ini sunnah. Isteri-isteri ini menghidupkan sunnah Nabi. Tidak kata lepas Nabi mati tu pakai tak sah lah kita klik balik asal dok. Dia menghidupkan beriktikaf di masjid ni walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ini maknanya apa dia? Ini menunjukkan amalan tersebut tidak dimansuhkan. Orang yang nak faham hadis Nabi ni, kedudukan sesuatu hadis ni sahabat. Tu tak boleh nafi dah tu. Kita nak faham amalan Nabi ni sahabat. Jadi isteri Nabi ni sahabat pun dia juga. Dia isteri sekali, sahabat sekali. Jadi orang perhati tengok Aisyah lagu mana. Amalan-amalan yang dia buat oleh Aisyah ni ialah amalan yang dia tiru daripada Nabi. Jadi inilah orang panggil sunnah sebab amalan Nabi dihidupkan oleh sahabat. Jadi para ulama tersepakat bahawa amalan iktikaf 10 akhir Ramadan ini satu amalan yang tidak dimansuh, terus berjalan sampai kiamat. Hadis ini juga menunjukkan iktikaf tidak dikhususkan kepada orang lelaki sahaja sebagaimana solat jemaah. Bila isteri-isteri disebut tadi, bila Aisyah kata isteri-isteri Rasulullah beriktikaf di masjid, maka dia boleh buat sebab masjid lah ni masjid pun luah. Ada ruang khas untuk wanita. Tidak menjadi masalah kalau wanita juga beriktikaf di masjid, khususnya pada akhir 10 akhir Ramadan. Tapi payah pula nak sahur lagu mana.
Jadi nampaknya kita budaya orang Melayu je, cara kemakan ni rumit. Kalau zaman dulu orang tino masuk dapur kat pokok pak masuk dah. Lah ni je sebab banyak kuih beli. Buat lauk tu ingat orang tua dulu tahun 70 mula. Dalam bulan puasa lepas subuh masuk dapur dah. Buat kuih dulu awal ni. Gapo dia panggil kisah berah dulu nak buat non dia giung pisah kisah. Tindih dulu pagi lagi buat dah. Habis bahagian kuih baru buat lauk. Sau lagi maknanya leluh dia dalam bulan puasa leluh ngemas. Sebab makin ni orang Melayu kita ni rumit. Ada dengan dacang, golap go ni dah. Macam-macam. Rumit makin ni orang Melayu. Jadi isteri Rasulullah orang Arab ni dia tidak letih lagu tu sebab dia makan ni dia rengkah. Roti. Cicah minyak sapi. Makan watama. Kan dia. Kita ni rumit. Sebab tu dia persediaan masuk dapur tak. Orang putih tak banyak. Kira orang Melayu je. Rumit masuk dapur. Ada macam-macam alat lesung, bergiling, bergotu, bergoning. Cemar dapur. Kalau boleh. Orang Melayu masuk ke cemar dapur. Kena basuh semua. Orang lain dia masuk kering. Sebab tu kali kita tengok. Macam mana sahabat-sahabat Nabi. Sahur dia balik sebentar. Cium balik kan. Ambil roti, ambil gapa minum air, gapa gitu ya. Ambil watama, gapa sudah. Ni kita idam dah. Ngap bergotu, ngap bergoni. Tak cukup bila dengan lauk, tak selera. Tu masalah kita. Dah ajar lagu tu dah. Banyaklah benda ni kali kita tengok keselisih dengan Nabi ni. Sebaliknya orang perempuan juga digalakkan dan disunatkan beriktikaf di dalam masjid selagi tidak menimbulkan fitnah dan mendapat keizinan suami. Dunia dulu ia timbul istilah fitnah ni sebab zaman dulu zaman tak selamat. Kegelapan malam. Dah. Rumah jauh-jauh. Sebab itulah perempuan pada masa dulu tidak digalakkan sangat mari masjid berjemaah. Lalu ni tak selamat. Cerah. Lapu cerah. Keselamatan itu terjamin. Dan jahat kita orang sini tidaklah kata supaya. Jahat di orang Arab ni. Negeri kita ni setakat ni tidaklah kata hara siapa tak tidak bergerak orang tino tak ditubik-tubik nyigak orang ambil orang tak juga. Jadi kalilah benda fitnah ni makna bukan fitnah Melayu, fitnah ni kita awak tenah dah. Fitnah ni makna bala bencana, huru-hara, kesulitan. Jadi keadaan Allah ni tidak berlaku belah mana. Jadi orang perempuan digalakkan juga menggunakan masjid ini sebagai tempat untuk beriktikaf. Khususnya sebab kita bincang tajuk ni nya, iktikaf ni khusus untuk 10 hari Ramadan. Di musim lain pun, di bulan lain pun macam-macam lah ni boleh iktikaf sebab kita duduk lah ni. Kita pasang niat lalu ni. Walaupun kita tak ingat semua. Mai nak masjid, semaya tahiyatul masjid tapi nak niat iktikaf tak ingat. Kabar-kabar kelik baru ingat. Dah. Jadi supaya lah ni duduk congok angok lah ni, kita niat. Maka sekat daripada kita niat sampai ke balik tu, bolehlah kita pala iktikaf. Jadi kesimpulan sini, laki-laki dan perempuan digalak dan disunatkan beriktikaf. Iktikaf ni apa dia? Duduk di masjid ya. Duduk dengan masjid, menjaga adab-adab masjid. Lepas tu kalau kita buat amalan pula, dapat pula pahala buat amalan tu. Duduk saja tu boleh dah pahala. Tengok hadis ni 8 pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa sallal fajra thumma dakhala mu'takafahu. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin beriktikaf. Bila Nabi nak iktikaf dia buat lagu mana? Maka baginda solat fajar. Ini dia iktikaf siang hari juga ni. Dia sembahyang subuh, solat fajar tu sembahyang subuh lah. Kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi maknanya kalau kita nak rebut peluang iktikaf, lebih-lebih lagi bulan Ramadan, biar kita banyakkan rumah kita ni masjid daripada rumah kita sendiri. Nawah ni payah. Pusing-pusing naik atas masjid. Pusing-pusing naik atas masjid. Ya.
Buat mana? Nak jadi aku tu. Tak jadi ni. Kau nak suruh masjid ni tempat menarik. Masjid orang lain comel dengan kapek, molek dengan berapa gotugan ni tak. Tak jadi nak iktikaf masjid ni tidak nak belah mana. Hadis ini mengandungi keterangan mengenai kaifiat. Kaifiat ni cara-cara iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama waktu memulakan iktikaf. Nampak kalau tengok gini Nabi ni banyak duduk masjid sungguh setiap hari lepas sembahyang subuh masuk iktikaf dah. Jangan duduk di masjid. Jelas menggambarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan iktikaf selepas solat subuh. Pas sembahyang subuh dia mari iktikaf. Kalau pergi pusingnya 100 butir masjid kata tak jumpa seorang abu ada iktikaf lah nak gerang. Lepas sembahyang subuh kita tengok ada kuliah tu. Lepas pada tu klik belakang kan tak ada. Nak cari orang duduk masjid. Semua berlakunya lah ni ya. Inilah Masjid Mekah, Masjid Madinah. Tak ada orang sama kan. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan solat subuh yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ada yang mengatakan solat subuh pada hari yang ke-20 bulan Ramadan. Dia sebut tadi. Sebab Nabi pun dia ada kerja buat juga dia pun. Cumanya nampak dia kalau 10 akhir Ramadan tu dia tak buat kau satu tu. Kerja pun off. Cuti kerja. Dia tak pergi buat giliran dah rumah isteri 10 tu. Pendapat kedua ialah pendapat jumhur ulama seperti Imam 4 mazhab yang mengatakan solat subuh yang dimaksudkan ialah subuh hari yang ke-21. Itulah sebab 10 akhir 21, 22, 23 sampai ke yang ke-30. Pendapat kedua adalah lebih tepat. Ini pendapat ni lah. Mula daripada hari yang ke-21. Kita baru je lepas bulan puasa. Baru 2 bulan lebih. Bulan puasa baru ni dah 3 bulan dah. Jadi apa benda maklumat yang kita boleh ni adalah untuk menghadapi Ramadan akan datang. Tengok baliklah gapo kita ngaji ni. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat khusus untuk beriktikaf di dalam masjid. Dia ada tempat dia. Seperti mana hadis riwayat Muslim daripada Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Idza arada an ya'takifa sallal fajri summa dakhala mu'takafahu." Disebut ini binabaihi faduriba. Apa maksud dia? Apabila baginda beriktikaf, baginda solat subuh lalu masuk ke tempat iktikafnya, kemudian baginda meminta dibuat khemah daripada kulit binatang lalu didirikan untuknya. Pasal apa dia sebut khemah? Masjid ada atap dulu. Lah ni tak boleh lah. Kita cari khemah kecil pasal atas masjid. Jadi di masjid tu dia terledah. Sebab masjid di Haram, Paklah ni kan Mekah kan, tak ada atap tu kan. Masjid Madinah dulu masa Nabi dulu dia pagar gitu, atap kelangit. Dia tak hujan pak dia. Tak ada atap. Jadi sebab itulah dia suruh buat kemah. Buat apa buat kemah tu? Sebabnya mungkin nak duduk tengah hari panas kan. Kita tak boleh bayar ni tak ada kemah. Lah ni pun semayang Mekah tempat depan Kaabah tak ada kemah pun. Puak-puak kulit hitam lah kita tengok kalau Zuhur ngasar. Orang Malaysia jarang duduk situ. Nah, beda. Kita tengok puak-puak dia semua Zuhur. Dia duduk situ. Dia boleh. Sejuk bawah atas panas terada. Kaki dia sejuk. Dia lebih hot tu kali dia. Tapi kita tak tahu atas ni makan kulit datang. Namun apa-apa peralatan seperti kemah hendaklah tidak mengganggu jemaah lain. Dia tak sewi Nabi dulu sebabnya tidak ramai orang. Dia buat kemah dia kecil dengan kulit tempat dia nak teduh. Duduk situ tidak. Maksud kemah ialah tempat khas seperti hamparan. Kalau kita nisbah kepada masjid lah ni kan, biar ada sejadah kau kita duduk situ, ia tujuannya untuk menghakkan pergaulan dengan orang lain. Orang tahu tu tempat kita duduk. Privacy. Maknanya iktikaf ni satu upacara.
Tak si ganggu, tak si kecek dengan orang. Kita nak duduk situ seorang-seorang kita. Mengasingkan diri. Duduk menghadap Tuhan. Buatlah amalan gapo-gapo pun. Asalkan kita tu duduk seorang situ. Inilah kali kita sebut ke banyak ni. Sunnah tak buat benda ni. Kita pun berasa tak berapa orang nak sebut benda-benda gini. Nenek 9 pula. Dah habis kali. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya ke dalam rumah sedang baginda di dalam masjid, maka aku akan menyikat rambutnya, dan apabila beriktikaf baginda tidak akan masuk ke rumah kecuali untuk satu keperluan. Gini ni. Bila Nabi tu nak sisir rambut pun, dia kena ingat dia rumah Nabi dengan masjid ni dia tabir je. Tapi Nabi tu duduk atas iktikaf, buat ke dia tu tak si tubik daripada masjid, dia holop kepala. Ke isteri dia Aisyah ni kan. Dia holop kepala, isteri tu sisi rambut dia. Jadi ulama mengambil hukum di sini, kepala tubik daripada masjid masih tidak membatalkan iktikaf. Kalau kita tubik tubuh kita, barulah batal iktikaf. Ingat, kita duduk iktikaf, kita niat iktikaf, bila kita tubik habislah iktikaf. Pandang iktikaf pula masuk kena niat pula. Ya. Tubik kepala tak apa. Ni. Jadi dia elok tapi dia tubuh dalam masjid, dia senggel kepala tu. Dan dia tidak akan tubik daripada masjid kecuali satu keperluan, misalnya nak pergi tandah, nak mandi kan. Dan disebut dia penalti makan pun dia makan atas masjid. Isteri dia hollow makan ni. Makan di masjid. Sebab dia tak sewi hilang iktikaf dia tu. Kalau tubik tu dia kira batal dah. Masuk pula ada lain dah, markah lain dah tu. Hadis ini menerangkan beberapa syarat yang perlu ada kepada sesiapa yang hendak beriktikaf. Antaranya ialah iktikaf hendaklah dilakukan dalam masjid. Ini adalah pendapat ijma' ulama. Kena masjid. Balasah tak boleh. Orang lah ni dia cidik dah kan. Macam sebut sama dah. Orang lah ni dia buat tempat semayang sikit. Dia jaga dia buat madrasah. Musalla. Kecuali dia pejabat-pejabat buat musalla kecil. Tempat-tempat minyak, share ke apa tu. Petronah je. Tapi kalau masjid orang kampung lah ni, dia tak buat ada balasah. Dia buat masjid. Sebabnya, tak boleh iktikaf. Tak boleh semayang tahiyatul masjid. Namun ulama berbeza pendapat tentang masjid yang diharuskan untuk beriktikaf. Masjid itu masjid lah. Ni ada 3 pendapat. Pendapat pertama ialah hanya 3 buah masjid sahaja yang boleh iktikaf. Iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ada ulama pendapat tak boleh iktikaf. Speak lah kalau pakai pendapat ni. Maknanya kita tahu lagi ada pendapat. Dia kata nak kita duduk di masjid kita ni, Kapulanda ni, niat iktikaf sikit dia kira tak sah. Sebab boleh iktikaf hanya 3 buti masjid ni saja. Ada ulama pendapat gitu. Pendapat kedua ialah semua masjid yang didirikan solat jemaah dan solat jemaah. Pendapat kedua pula ni lagu ni. Dia kata semua masjid, asalkan masjid itu buat jemaah, dan buat sembahyang jemaah. Kita niat masjid, jangan niat saja siapa tak pergi sembahyang jemaah. Niat masjid, pas kita buat niat kita buat sini amalan sembahyang jemaah, walaupun tidak dan selagi ialah solat jemaah. Maknanya pendapat kedua ni, masjid kita ni tak boleh iktikaf lagi. Yang boleh masjid kasar, masjid juluk, masjid segala macam. Masjid yang buat jemaah dan sembahyang jemaah. Pendapat ketiga ialah semua masjid yang didirikan solat jemaah
walaupun tidak didirikan solat Jumaat. Ni baru masuk kita. Faham kan ni beza ni? Faham? Hak tadi tu speed dah. 3 putih masjid boleh. Hak yang kedua ni, masjid yang buat sembahyang Jumaat jah boleh iktikaf. Jadi kita ni tak boleh sebab tak ada Jumaat sini. Pendapat ketiga, biar tak buat Jumaat pun, asalkan masjid tu orang buat, kita niat masjid, lepas tu kita buat sembahyang Jumaat. Termasuklah masjid kita ni. Nak pakai mana ni? Pendapat ketiga adalah paling tepat. Mengikut penilaian tuan kitab kita ni. Mujurlah kalau pendapat kedua, tak boleh iktikaf lah kita ni. Bolehlah iktikaf masjid. Tolong ni dalam belakang iktikaf lah. Tak apa, dia kena kalau sebahagian masjid ya. Masa nak sembahyang Jumaat dia kena duduk situ juga. Yalah rumah dia tu dia kena niat masjid. Dia sembahyang Jumaat kena sambung dengan dia lah. Maknanya orang lain tu rumah tak takut tak boleh. Bukan sambung dengan masjid. Dia kena buat lagu tak adil lah. Biar ada sembahyang Jumaat situ. Kita buat, misalnya kita biar luah lah, kita buat seluah ni. Tak apa, kita niat masjid. Niat masjid, kita buat sembahyang Jumaat 5 waktu situ. Tak apa, dia kata asalkan sembahyang Jumaat. Tapi biar jadi masjid sungguh lah. Biar jaga patai larang dia. Biar masjid sungguh. Macam-macam. Itu atas dia no? Tak boleh pahala masjid. Rugilah lagu tu. Itu syarat lah. Jadi kita ni ambil syarat nombor 3 tadi. Asalkan masjid itu didirikan sembahyang Jumaat, maka bolehlah kita ni niat iktikaf walaupun tak buat sembahyang Jumaat. Selain itu, orang yang beriktikaf tidak dibenarkan keluar masjid melainkan untuk perkara yang tidak dapat dielakkan seperti ketandah dan sebagainya. Maksud dia putuslah. Dia tu tiba-tiba berasa lapar, pergi cari makan. Putus dia kena niat semula pula. Dia iktikaf kedua lah pula. Sementara makan minum dia tak boleh lagi. Sebab dia tengok amalan Nabi tu makan ni pun isteri dia sedia holo. Dilakukan dalam masjid dan disediakan terlebih dahulu. Kena sediakan terlebih dahulu. Hak dia boleh benda tak dapat tidak nak kita tandah. Ataupun ada benda yang mustahak benar, baru kita boleh tubik. Maknanya sini beriktikaf dia tak tubik-tubik ni pahala banyak. Sebab kalau kita tanya apa tubik ni semula pun tak sama dah tu. Tak sama dah merekah dia kira. Mestilah tak sama ni benda besar. Sebab Nabi tu apa dia tidak buat Nabi. Siapa nak makan minum isteri dia holo, dia tak tubik. Apa katanya tubik semata apa niat semulanya boleh, tapi tak jadi solid orang panggil. Tak jadi ganjaran yang besar itu. Dia kanak dia nak suruh bertumah sungguh. Hak ni jadi kita banyak benda puah sembahyang Jumaat pun nak klik banyak-banyak dah, tak ada wirid. Tak ada sembahyang sunat nak klik dah. Ni hadis ni 70. Dan malam ni sikit. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat as-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu minhu wa la i'tikafa illa bisawmin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'. Rawahu Abu Daud. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya menurut as-sunnah tidak dibenarkan orang yang sedang beriktikaf melawat orang sakit. Tengok ni, nak lawat orang sakit tak boleh. Dikira putus juga. Tidak menyaksikan jenazah. Tidak menyentuh dan menggauli isteri.
tidak keluar dari masjid untuk sesuatu keperluan kecuali keperluan yang mendesak. Tidak boleh beriktikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Kena puasa baru boleh iktikaf. Nanti ni nak bincang ni deh. Sebagaimana tidak boleh beriktikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' ni masjid sembahyang jemaah. Kita baca bersekali dengan hadis ni 71 dulu ya. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Rawahu ad-Daruqutni wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diwajibkan berpuasa bagi orang yang ingin beriktikaf kecuali puasa yang diwajibkan ke atas dirinya. Riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Jadi bercanggah pun je. Hadis-hadis ini juga menjelaskan dua hadis tadi. Beberapa hukum berkaitan iktikaf, antaranya penjelasan perkara-perkara yang dilarang semasa iktikaf. Hadis 970 tadi menyatakan dilarang melawat orang sakit dan menyaksikan jenazah. Lagu mana? Dikira batal dan iktikaf kerana kita pergi ziarah orang sakit. Walaupun kedua-dua perkara tersebut adalah termasuk dalam amalan yang penting. Penting tu melawat orang sakit tu benda sangat-sangat dituntut tu. Mengiringi jenazah, menyaksikan pengkebumian jenazah apa semua tu. Ia boleh menafikan maksud dan pengertian iktikaf. Setara tu lah. Nak pergi ziarah orang sakit dengan nak menyaksikan jenazah dikira menafikan iktikaf. Walaupun demikian, tengok, terdapat kelonggaran jika orang sakit atau jenazah tersebut adalah kalangan ahli keluarga terdekat. Jadi tak batal. Kita bincang ni batal atau tak batal iktikaf. Kalau batal, boleh main iktikaf pula. Ni nak ambil kelas 1. Faham ni? Bukan kata kau berdosa lah. Dok mana tak boleh lah pahala iktikaf dia. Okay. Apatah lagi jika ditinggalkan boleh memutus silaturahim. Sebab gini dia kan. Benda ni kita kira mustahak tak? Hadis tersebut juga melarang menggauli isteri semasa iktikaf termasuk perkara-perkara yang membangkitkan nafsu. Jika dilakukan ia boleh membatalkan iktikaf. Selain itu hadis tersebut mengharuskan keluar masjid semasa iktikaf sekiranya ada urusan yang wajib dan terpaksa seperti qada hajat, nak pergi tandah, ambil wudu, mandi dan sebagainya. Ni kita nak bincang akhir ni. Potongan akhir hadis tersebut disebut lagu tu. Wala tikafa illa bisaumin wala tikafa illa fi masjidin jami'. Tidak boleh beriktikaf kecuali dalam keadaan berpuasa sebagaimana tidak boleh beriktikaf kecuali di masjid jami'. Ni berat dua ni. Tak jadi iktikaf kalau kita tak puasa. Tak jadi iktikaf kalau kita iktikaf di masjid hok tak buat sembahyang jemaah. Menurut Ibnu Hajar ni tuan kitab pun dan Imam Nawawi, potongan hadis tersebut di belakang ni, hok depan tu sahih, hok belakang ni adalah mauquf. Mauquf ni hadis ni tidak sapa kepada Rasulullah. Sekat sahabat. Dan maktu' dahlah mauquf maktu' pula putus. Sanad dia putus. Maka tidak boleh dijadikan hujah. Ini kaedah hadis. Kan? Tak boleh jadi hujah kat belakang, tak boleh. Ia juga bercanggah dengan perintah Rasulullah. Kita tengok juga zaman Rasulullah tu. Perintah Rasulullah kepada Umar Al-Khattab supaya menunaikan nazarnya untuk beriktikaf di Masjidil Haram tanpa menyuruhnya berpuasa. Umar dia menazar, kalau aku boleh satu benda, maka aku nak beriktikaf di Masjidil Haram. Faham tak? Maka Nabi pun perintah, okey tunaikan. Masa Nabi perintah Umar tu, Nabi tak suruh pun dia puasa. Makna boleh beriktikaf walaupun kita ni tidak puasa. Kita ada amal dah ni, kita pun ni je raja dengar. Sekali ni je baru dengarnya. Nak iktikaf kena puasa. Tapi ada hadis lagu ni. Tapi hadis tu ialah hadis yang putus sanadnya. Dan hadis itu hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Dia ada dua, hadis marfu', hadis mauquf.
Sebab tu kita bila kita baca hadis gini, dia kena tengok. Tengok molek hadis ni lagu mana kedudukan dia. Lepas tu tengok pula dia punya istifadah hadis tu, dia duduk dalam tajuk mana. Sebab tu ulama-ulama dia ambil hadis tu, dia bubuh bawah tajuk. Menggambarkan ke mana hala tuju sesuatu hadis tu. Okey. Ni 72. Ni 75 dia habis. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawaza'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha fal yataharraha fi sab'il awakhir, muttafaq alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam mimpi mereka bahawa Lailatul Qadar berlaku pada 7 malam terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat mimpi kamu tentang perihal Lailatul Qadar jatuh pada 7 malam yang terakhir adalah sama. Ni sekali ni beberapa orang sahabat Nabi dia mimpi Lailatul Qadar tu 7 malam akhir. Lepas tu mimpi boleh pakar ke tak boleh pakar? Ada? Tapi mimpi ni apa boleh pakar? Sebab diperakukan oleh Nabi. Kalau sahabat ni mimpi saja, benda iyalah benda dalam dua. Betul tak betul? Ni ayat dalam agama kita ni tak boleh pakar buah mimpi. Kecuali ada pengesahan terhadap mimpi tersebut. Ni sahabat mimpi, tapi Nabi kata dia mimpi. Mimpi Nabi mimpi benar. Mimpi sahabat mimpi dalam dua. Mimpi kita lah. Mimpi sahabat ni mimpi lain pada Nabi, mimpi dalam dua. Tapi ia jadi betul mimpi sahabatnya kerana Nabi dia mimpi juga lagu tu. Mimpi Nabi mimpi benar. Supaya Nabi Ibrahim mimpi sembelih Nabi Ismail dah. Kita baru dengar ada cerita dia. Raya apa ni dalam kutubah. Nama tak? Ni orang lain ni tak kira. Mimpi jumpa orang ni. Mimpi. Tama-tama kali mimpi tu bawa hukum. Sudah kijah lah. Mimpi Nabi meroyak hukum. Hak kita tahu hukum dalam hadisnya lagu ni. Tiba-tiba mimpi dia tak serupa dengan hukum ada dalam hadis. Dia kata dah aku mimpi Nabi sendiri mai royak. Tak boleh pakai mimpi mung bukan Nabi. Hanya Nabi dan Rasul saja mimpi adalah benar. Jadi ni kalau dia baca hadis kerak, dia kata ni sahabat mimpi dia. Sahabat mimpi pun Nabi mimpi pula. Lepas tu Nabi kata aku melihat mimpi kamu tentang perihal Lailatul Qadar itu pada 7 malam yang terakhir adalah sama dengan hak dia, hak mimpi dia. Maka sesiapa yang ingin mencarinya, hendaklah ia mencari pada 7 malam terakhir. Ini hadis. Jadi ada hadis yang kata 7 malam terakhir. Ada hadis 10 tu suku pula 7. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana kalau 7 start daripada apa? 23 dah. 23, 24, 24 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya. Mana yang ke-24? Ni 73 pula. Tak masuk isu lagi ni tak? Kau masuk dah? Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadr lailatus 27 rawahu Abu Daud warajhu wa qaul. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya tentang Lailatul Qadar, iaitu pada malam 27. Riwayat Abu Daud. Dia sebut betul-betul 27. Tahu tak? Generasi sahabat mempunyai keistimewaan yang tiada pada generasi selepasnya. Antara keistimewaannya ialah sangat kuat berpegang kepada sunnah dan sentiasa mencontohi baginda dalam semua aspek. Ini tak boleh nak banding. Sebab itulah gapa-gapa amalan sahabat ni kena ambil panduan.
Tak boleh lawan. Kalau bercanggah dengan amalan sahabat, tak sedar royak lah. Betul alik sahabat. Okay. Mereka berlumba-lumba melakukan kebaikan untuk mengumpul pahala. Terkedi tu buat generasi dia, pok-pok dia tu kak. Pagi, petang, siang, malam, kata caralah mana nak rebut benda dunia. Gila ke akhirat. Salah satu amalan yang diberi penekanan pok-pok sahabat tadi, apa dia? Lailatul Qadar. Mereka bersungguh-sungguh mencari dia. Dia cari sungguh. Siapa orang pergi cari lomba mah. Kembunyi mula di maram tu dak. Siapa rutuh sendiri. Bertumah situ pakai tidur situ. Pakai nak lomba mah. Boleh cetung seorang. Duduk congok. Ini jadi dia kan, dia cari Lailatul Qadar sebab cari harta. Cari sungguh. Sebahagian sahabat mengetahui Lailatul Qadar melalui mimpi. Mimpi para sahabat yang melihat Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan disahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah. Hadis ini menunjukkan Lailatul Qadar berkemungkinan besar jatuh pada malam-malam 7 terakhir Ramadan. Ia disokong oleh hadis ni 73 tadi. Sekalipun hadis ini dikatakan mauquf. Mauquf ni makna tak sampai ke sahabat, tak sampai ke Nabi. Namun ia mengandungi hukum marfu'. Marfu' ni atas sikit. Disandarkan kepada Nabi. Kerana Muawiyah dan para sahabat lain tidak akan bercakap mengenai persoalan agama mengikut pendapat sendiri, sebaliknya berdasarkan kepada proses pendengaran yang diyakini. Walaupun dia tak sebut Nabi, bila Muawiyah ni kecek, sahabat-sahabat kecek ni, dia tidak akan kecek kalau buah tu tak mari Nabi. Ni, faham ni? Jadi dia kata marfu' juga. Kalau perkataan tabi'in, hak kediam pada dia tu, tu tak boleh. Tu dia panggil putus. Sebab ni inilah kelebihan amalan sahabat. Supaya kita lah ni kan, kita terawih Jumaat lah ni. Siapa dia buat tu? Sayyidina Umar. Kerana amalan Sayyidina Umar ni, maka kita turut siapa lah ni. Pasal apa lah ni kita ban sembahyang Jumaat 2 kali? Sebab amalan Sayyidina Utsman. Tak ada orang banget dah. Cuma hak mana lebih tepat tu. Macam Mekah Madinah dia kata tepat hak Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar buat ban sekali. Tapi hak puak kita ni kita ban 2 kali. Hak ni orang tak petika sebenarnya. Pendapat ni tak ada kata orang buat sekali tu marah ke hak ban 2 kali, hak ban 2 kali pun. Hak ban 2 kali ni pula kalau tak kena gaya juga marah hak ban sekali. Jadi balik dah. Pasal dua-dua ni adalah amalan sahabat. Tapi kita berasa tepat hak mana tu, kita pilih lah. Okey. Mananya? Usman. Itulah tak. Ulama ada bincang, ulama ia tak sih kan. Ulama yang Saudi sendiri, dia kata tidak tepat. Walaupun dia tidak berani kata bid'ah sebab sahabat buat kan. Tak tahu takut Usman tu faham benda lain. Tapi dia kata tak tepat. Hadis ini juga tidak bercanggah dengan hadis-hadis sahih lain. Ia menuntut agar mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Cuma dalam 10 malam terakhir itu, malam ganji adalah malam yang paling hampir daripada malam-malam yang lain. Dan malam ke-27 dianggap berkemungkinan besar. Tengok dah. 10 malam tu tentu dah. Tapi ambil malam ganji. Yang paling hampirnya malam ganji. Malam ganji pula, hak paling hampir pula, malam yang ke-27. Itu kedudukan dia. Tapi tidak mestinya berlaku pada 27. Dan tidak semestinya berlaku pada 10 malam. Itu kerja Tuhan ikut dia. Dia nak buat awal pun boleh. Tapi ini berdasarkan pengalaman dia roliknya. Faham? Okay. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan malam Lailatul Qadar ialah supaya yang beriman bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada malam-malam tersebut, maka banyak pahala dia. Tuhan apa dia susuk, dia tidak royak ni. Tujuannya dia suruh hamba dia ni buat beramal kalau boleh bulan Ramadan tu buat amal semua. Cari Lailatul Qadar. Kalaulah sekiranya
Jika diketahui lebih awal, mereka akan menumpukan kepada malam itu saja. Kalau Tuhan kata 27, pakai makan 27 je. Pakai buat malam lain, pakai tak buat belakang. Jadi kita ada dua lagi. Nak habis ke jika? Kau nak taruh minggu depan kita taruh minggu depan ni. Dan minggu depan ni tajuk baru. Bab haji pula. Okey. Sekarang tu dah. Wallahu a'lam.